Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi kita bersama Cikgu Zam untuk kelas PDPR kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk berapakah kuantiti, berapakah peratus. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Jom. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kelas matematik kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan tajuk masih lagi di bawah unit yang kedua, iaitu pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Dan hari ini kita akan tengok tajuk kecilnya berapakah kuantiti, berapakah peratus. Okey, yang mana kita nak tahu berapakah kuantiti daripada peratus yang diberi ataupun berapakah peratus daripada kuantiti yang diberi. Muka surat 82, buku teks muka surat 82. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita sama-sama baca dulu dia punya apa standard pembelajaran kita hari ini. Okey, iaitu mengira peratusan daripada suatu kuantiti objek. Okey, maksudnya diberi contohnya diberi peratus, berapa peratus, dan kita nak tahu berapa kuantitinya tu. Contohnya daripada cikgu ambil contoh kelas 5 yakin hari ni. Katakan 24 orang daripada 40 orang murid kelas 5 yakin hadir kelas matematik pada hari ini. Okey. Jadi berapakah peratus murid 5 yakin yang hadir? Itu maksudnya. Berapa peratus murid 5 yakin yang hadir tu? 24 orang tu berapa peratus? Bolehkah kita main agak-agak je? Rasa-rasanya berapa peratus? Ada siapa nak teka tak? Semua murid ada 40 orang, yang hadir 24 orang. Kalau separuh 20 orang, dia jadi berapa? Berapa peratus kalau separuh? Separuh daripada 100% berapa? 50. Yes, 50%. Itu kalau 20 orang. Kalau 24 orang, rasa-rasanya berapa? Sebelum kita kira berapa bilangannya tepat. Rasa-rasanya berapa? Kalau 24 orang daripada 40 orang tu. Siapa boleh teka? Nabilah tak nak teka? Kaisarah ke? Rasa-rasanya berapa? Kalau separuh 50%, 20 orang. Kalau 24 orang, lebih sikit je. Berapa peratus rasa-rasanya? Adakah 70%? Berapa? 15. Kenapa makin kurang? Sepatutnya dia lebih. Sepatutnya lebih daripada 50%. Sebab bilangannya lebih daripada separuh. Kalau separuh tadi 20 orang. 20 orang 50%. Boleh faham tak ni? Sekarang ni bilangan yang hadir ialah 24 orang. Lebih 4 orang. Lebih 4 orang. Melebihi separuh. Jadi mestilah lebih daripada 50%. Dia tak boleh kurang. Kalau yang Nasrul bagi tadi 15 tu kurang banyak tu. 15% tu kurang banyak. Okey, tak apa. Kita sama-sama tengok. Cikgu tunjukkan dia punya langkah pengiraannya sebelum kita tengok beberapa contoh. Okey, tadi cikgu bagi tahu 20 orang daripada 40 orang murid 5 yakin yang hadir. Okey? Berapa peratus? Berapakah peratusan? Peratusannya yang hadir tu. Okey? Jadi 20 ni, 20 pula. Bukan 20, berapa tadi? 24. Silap. 20 ni contoh yang tadi tu yang kalau separuh. Okey, 24 orang. Kalau 20 orang, dia jadi 50% sebab separuh kan. Kalau sekarang ni 24 orang, jadi kita ambil 24 per dengan 40, kita darabkan dengan, kalau nak dapatkan peratusan, mesti darabkan dengan 100%. Okey, ini wajib mesti darab 100%. Okey, lepas tu kita selesaikanlah. Daripada 24 per 40 ni kita boleh mansuhkan. Boleh. Mana nak masukkan? Okey, satu sifar tepi, satu sifar bawah. Boleh kita boleh potong. Tinggallah 10 dengan 4. Ini cikgu tunjukkan kaedah mansuh supaya cikgu nak galakkan kamu gunakan kaedah mansuh supaya lebih cepat. Kita boleh dapat dengan lebih cepat. Okey, selepas tu tinggallah 10 dengan 4. 10 dengan 4 ada dalam sifir berapa? Sifir berapa? 10 dengan 4? 2. Yes, sifir 2. Jadi 4 bahagi 2 sama dengan 2. 10 bahagi 2 sama dengan 5.
Jadi tinggallah 24 darab 5 per dengan 2. Cikgu tulis balik di bawahnya. Apa yang tinggal? 24 per 2 darab dengan 5. Tengok dia jadi makin kecil nombornya. Itu cikgu nak galakkan kamu guna kaedah mansuh ataupun potong ni. Sebab lebih memudahkan kamu ya. Jadi sekarang 24 darab 5. 24 darab 5 kiralah 24 darab dengan 5. Berapa? 5 darab 4 darab 5, 20. 5 darab 2, 10 tambah 2, 12. Jadi dapatlah 120 per 2. Maksudnya 120 bahagikan dengan 2. 120 bahagi 2 berapa? 60. Congak saja kan. Jadi dapatlah 60. Ini 60 apa? 60% ke 60 orang? 60 orang. Yes, sebab soalan minta bilangan. Jadi ini adalah 60 orang. Betul ke? 60 orang ni. Soalan minta apa? Berapakah peratusan? Jadi jawapannya ialah 60%. Afdan, bukan 60 orang. Oh ya. Itu saja nak test je. Soalan minta peratus jangan tersilap. Jadi jawapannya 60%. Sebab kalau 60 orang memang macam tak logik je kan. Lagi makin ramai pula. Sedangkan bilangan murid hanya 40 orang kan. Jadi itulah cara nak dapatkan peratus. Okey, kita tengok contoh yang dia bagi dalam buku teks. Okey, ini yang dalam buku teks muka surat 82. Okey, yang soalan contoh yang pertama dia bagi dalam bentuk rajah tu. Daripada rajah dia dapatkan dulu peratusnya. Apa yang penting mesti dapatkan peratus sebab dia nak bilangan. Soalannya dia nak bilangan. Jadi mesti dapatkan peratus. Macam mana dia dapat yang ni rajah apa? Petak yang pertama macam mana dia dapat 100? Sebab ia adalah 100 petak. 100 petak ni automatik dia akan jadi 100% lah. Sebab semuanya dia warnakan. Semua warna jadi 100%. Kalau yang kedua ni dia bila dikira dia 68 petak. Jadi 68 petak automatik 68% lah. Jadi 100% tambah 68% dapatlah 168%. Didarabkan dengan 100 petak jumlah keseluruhan bahagian ataupun petak pada satu petak yang besar ni. Ada petak-petak kecil kan. Semua sekali ialah 100 petak. Jadi macam cikgu tunjuk tadi lah, kita darabkan dengan 100. Tak. Yang ini dia bagi memang dia bagi peratus, dia nak bilangan. Kalau tadi dia nak bilangan. Terbalik. Okey, sekarang ni 168 per 100 tukarkan. Daripada peratus tukarkan kepada pecahan macam ni. 168 per 100 darab 100. Jadi bila dipotong-potong dapatlah 168 petak. Okey, seterusnya cikgu nak terus tunjuk contoh. Contoh sendiri ya. Kita terus tengok beberapa contoh yang cikgu akan bagi ni. Okey, contoh yang pertama, yang ini dia nak kira peratus dahulu. Berapa peratus? Diberi 4% daripada 200. Bukan dia nak peratus, dia nak bilangan. Berapakah bilangan daripada 4% itu berapa bilangannya? Okey, macam mana cara nak selesaikan? Okey, macam cikgu tunjuk tadi. Daripada bentuk peratus, pertama sekali kita tukarkan dia kepada bentuk apa jadi cikgu cakap? Pecahan. 4/100. Daripada automatik operasinya apa? Daripada operasi apa? Yes, darab. Daripada operasi darab dan darab 200 lah. Okey, macam tu saja. Ini step yang pertama. Okey, step yang pertama ya. 4/100 darab 200. Okey, pastikan boleh tulis yang ini dahulu. Boleh tulis yang ni, insya-Allah dapatlah dia punya jawapan. Okey, seterusnya kalau kamu tengok 200 dengan 100 boleh tak kita potong ataupun mansuhkan dia? Pasangan dia cukup sebelah sini 2 sifar, sebelah sini pun 2 sifar. Okey, jadi perlu potong 1 sifar tepi, 1 sifar bawah, 1 sifar tepi, 1 sifar bawah. Jadi sekarang ni sifar semuanya dah hilang, semua dah tak ada. Tinggallah 4/1 darab 2. 4/1 darab 2 bermaksud 4/1 sama dengan 4 lah kan? Betul? Jadi 4 darab 2 sama dengan 8. Nampak? Express. Terus dapat jawapan. Okay? Itu sebab cikgu galakkan kamu potong.
Okey. Kejap lagi cikgu tunjukkan kalau kamu tak gunakan kaedah potong. Apa bezanya? Boleh, tak ada masalah kalau tak nak potong. Okey, boleh. Tetapi kamu tengok apa bezanya. Okey, 40% soalan yang kedua daripada RM60. Ni diberi dalam bentuk nilai wang lah, tak ada masalah walaupun nilai wang ke apa ke, yang penting jalan pengiraan dia sama. Okey, pertama sekali apa kita tulis? Pertama sekali 40/100 tukarkan dalam bentuk pecahan daripada operasinya darab dan darabkan dengan 60. Okey, kali ni cikgu tak nak tunjukkan kaedah potong. Sebenarnya boleh potong di situ. Okey, cikgu tunjukkan dahulu kaedah biasa, jalan pengiraan biasa. Kita tengok. Okey, macam mana nak dapatkan, nak selesaikan? Pertama sekali 40 kita darabkan dengan 60. Okey, 40 darabkan dengan RM60. Per. Jangan lupa per ni, per dengan 100. Per ni maksudnya operasi apa? Operasi apa kalau per? Bahagi. Operasi bahagi, yes. Okey. Sekarang ni darablah 40 darab RM60. Darab RM60. Darabkan dengan 40. Kira macam biasa. Okey, sifar darab sifar. Sifar 6 darab sifar. Sifar darab 4. Sifar 6 darab 4. 24. Okey, jadi tambahkan dia sifar 42. Dapatlah di sini jawapannya. Jangan lupa ni unitnya RM sebab ini adalah nilai wang, jangan lupa ya. 2400 bahagikan dengan 100. Okey, bila bahagi 100 perlu ke guna bentuk lazim ataupun kaedah lain? Bila bahagi perlu ke? Sebenarnya tak perlu, tapi ramai yang buang masa pergi guna bentuk lazim. Sedangkan kita hanya boleh guna kaedah gerakan titik lompat saja. Okey, 100 ada 2. Okey, 100 ada 2 jadi lompat 2 kali. Bahagi kita lompat ke kiri. Ini untuk bahagi. Bermula dari mana? Bermula dari belakang sebab dia tak ada titik. Bermula dari belakang, lompat 2 kali ke kiri. 1, 2. Jadi berhenti di sini. Jadi jawapannya ialah, apa jawapannya? RM24. Okey? Itu kalau kamu tak gunakan kaedah mansuh. Kalau kita gunakan kaedah mansuh, apa bezanya? 40/100 dalam RM60. Okey, lagi sekali soalannya sama menggunakan kaedah mansuh. Okey. Okey, soalan dia tadi 40/100 dalam RM60. Okey. Baik, kita gunakan kaedah mansuh cuba kamu tengok betul-betul apa bezanya. Okey. Kalau tengok atas ada sifar, bawah ada 2 sifar, di yang ini pun ada 1 sifar. Maksudnya kita boleh potong dia. Pastikan ada pasangan ya. Pastikan ada pasangannya. Jangan main potong saja. Oh, aku nak potong semualah sebab ada sifar semua ni, potong. Tak Pastikan ada pasangan. Apa maksud pasangan? Okey, contohnya kita ambil bahagian tepi dengan bawah tepi dengan bawah. Tepi dengan bawah. 1 sifar di tepi, 1 sifar di bawah. Okey, cukup. Okey, sekarang ni atas dengan bawah boleh tak kita potong? Boleh tak kita mansuhkan atas dengan bawah? Siapa kata boleh? Tak boleh. Atas dengan bawah. Siapa kata boleh? Raise hand. Tak ada seorang pun kat tangan ni. Afdan seorang je. Yang lain? Yang lain tak tahu. Okey, kalau tak tahu, ni cikgu nak bagi tahu, atas dan bawah pun kita boleh kita mansuhkan dia ataupun kita potong Jadi bermaksud 1 sifar atas, 1 sifar bawah kita boleh potong. Jadi sekarang ni semua sifar dah tak ada Semua sifar dah tak ada, yang tinggal hanyalah, cikgu tulis balik. Yang tinggal hanyalah 4/1 darab dengan RM6. Nampak? Nampak tak bezanya dengan yang atas tadi? Nampak tak? Nampak tak? Yang atas nilai dia masih lagi besar. Tapi yang bawah nilainya dah jadi kecil. Jadi kita boleh terus dapatkan dia punya jawapan. Okey, 4/1 sama dengan 4 lah. Darab dengan RM6, 4 darab 6 sama dengan automatik dapat jawapan RM24. Okey, itu sebab cikgu galakkan guna kaedah potong ataupun mansuh ni Pastikan kamu fahamlah. Faham cara nak potong, cara nak mansuh. Jangan main ikut sedap je kan potong tu. Okey.
Okey, kita ke soalan yang ketiga, contoh yang ketiga. Setakat ni ada soalan? Tak. Okey, alhamdulillah. Ada. Maksudnya semua faham. 24% daripada. Okey, kali ni cikgu nak tanya. Okey, 24% daripada 450 ml. Step pertama, apa yang kita perlu tulis? Siapa nak jawab? Boleh terus on mic dan jawab. Sebab kalau cikgu tanya, kan senyap je tak ada nak jawab ni. Akil Mahathir, lama tak dengar suara Akil Mahathir. Player, cikgu nampak ada player tadi. Akil Mahathir, on mic kamu? Okey, Yes. Akil. Apa step pertama kita perlu tulis, Akil? 450. Okey, okey, 450. Lepas tu 100. 100. Ah. Macam mana tu? 450 100 per kat bawah. 100. Per 100. Okey, 24 ni tak payah tulis. Tulis. Tak payah. Tak payah. Oh, macam tu je. Siapa tak setuju? Saya Saya tak setuju. Tak setuju? tak setuju. Tak setuju? Tak. Ramai kawan tak setuju tu, Akil. Bermaksud salah. Ni tengok ke tak tadi ni? Huda pun tak setuju, Rino Rizamia. Ramai tak setuju ni. Alisha. Siapa boleh bagi tahu apa sepatutnya kita tulis? Bagi tahu sebab cakap je terus. 24%. Siapa tu? Boleh cikgu tahu dulu siapa? Jap. Siapa tu? Kaisara. Oh, Kaisara. Kaisara boleh kuat sikit tak? Macam tak berapa jelas suaranya. Okey, Kaisara. Cuba sebut macam apa yang perlu ditulis. 24% tukar kepada pecahan. Okey, kejap 24. Okey, tulis. Apa yang perlu tulis? Bagi tahu je. 24. Macam mana nak tulis tu? 24. 100. Tak dengar? Kuat sikit. 100. 100 tu kat mana? Bawah. Okey, per 100 kena sebut per tu. Lepas tu, seterusnya Darab dengan 450. darab dengan 450. Ini baru betul ya, Akil Mahathir. Ini baru betul. Ini step pertama. Pastikan semua orang boleh tulis macam ni. Senang je cikgu rasa. Tak susah pun kan. Daripada soalan tu, kita nak transfer dia jadi macam ni je. Okay? Pastikan semua orang boleh tulis macam ni. Dapat tulis macam ni, dapat 1 markah dah. Kalau dalam periksa lah. Okay? Dah dapat 1 markah. Belum dapat jawapan lagi. Okay? Seterusnya. Okay. Seterusnya ni lah kita nak tentukan sama ada kita nak potong ataupun tak boleh potong. Okay. Sekarang ni boleh potong ke tak? Boleh. Boleh. Ada sifar. 1 sifar di tepi, 1 sifar di bawah. Sifar lagi 1 ni jangan potong pula. Sebab tak ada pasangan dia. Mesti ada pasangan. Kalau ada pasangan baru boleh potong. Kalau tak ada pasangan, biarkan dia. Sekarang ni mana pula lagi kita nak tengok? 45 dengan 10. Boleh tak? Boleh tak nak potong tu? Boleh. Boleh. Nak bahagi berapa? Bagi 5. Ya, bahagi 5. Itu pentingnya sifir ya. Ini sifir 5 je pun tak nampak dalam kepala. Oh, 45 dengan 10 ada dalam sifir 5. Jadi boleh kita bahagi dengan 5. 45 bahagi 5 berapa? 9. Yes, 9. 10 bahagi 5? 2. 2, ya. Okey, sekarang makin kecil kan? Nampak makin kecil? Lepas tu boleh tak kita potong lagi? Yang mana nak potong? Tak boleh. Tak boleh. Cuba tengok betul-betul. Kita bukan hanya boleh potong bahagian tepi dengan bawah saja. Kita boleh potong atas dan bawah. Jangan lupa cikgu cakap tadi, atas dan bawah pun boleh. 24 dengan 2. Boleh tak kita potong? Boleh. Boleh kan? 24 ada dalam CP2. Berapa? 24 bahagi 2 berapa? 12. Ya, 12. 2 bahagi 2, 1. Nampak? Dia dah jadi makin kecil. Cikgu tulis balik apa yang tinggal. So, sekarang yang tinggal ialah 12 per 1 darab 9 mililiter. Boleh terus dapat jawapan tak? Boleh kan? Boleh terus dapat jawapan tu. Maksudnya 12 kat sini, 12 automatik, 12 per 1 automatik 12 lah. Okay? 12 darab dengan 9. Jawapannya 12 darab 9, 2 darab 9, 18, 1 darab 9, 9 tambah 1, 10. Dapatlah 108 mililiter. Itu jawapannya. Nampak? Lebih cepat ya. Bila kamu dah mahir potong-potong ni, dia lebih cepat. Okey. Cikgu rasa cukuplah 3 contoh. Sebelum cikgu bagi tahu latihan hari ni, ada soalan? Ada soalan tak sebelum kamu buat latihan nanti? Tak ada. Tak ada. Okey.
Itu tiga contoh yang pertama tadi adalah untuk kita tukarkan daripada peratus kepada bilangan. Okey? Itu dia nak tahu berapa bilangan daripada peratus yang diberi. Contoh yang mula-mula tadi. Yang mula-mula bilangan murid 5 yakin tadi kan? Itu adalah peratus. Yang murid 5 yakin tadi kita nak tahu berapa dia punya peratus. Okey. Soalannya latihan hari ini muka surat 83. Latihan cuba ini ya. Latihan cuba ini muka surat 83. Satu yang dua. Tak banyak kan soalannya? Ada berapa 4 soalannya tu? 4. Jadi rasa tak ada masalah kot Ya, Jadi cikgu tayangkan. Ni soalan latihan ni. Okey, muka surat 83, latihan cuba ini kamu jawab semualah. Okey. Untuk soalan nombor 1, dia nak kamu cari bilangan. Okey, bilangan. Dia akan bagi peratus, kamu dapatkan bilangan. Manakala soalan kedua dia nak peratus. Dia bagi bilangan, cari peratusnya. Okey? Contohnya kalau nombor 1 ni, nombor 1A, bekas Q. Mana bekas Q? Ni Q. Diberi bekas Q berisi 260% biji telur daripada bekas P. Mana bekas P? Ini bekas P. Bekas P kita tahu 30 biji. Dia nak bekas Q. Okey, sekarang ni kita ambil peratus bekas Q tadi 260%. Okey, daripada bekas P. Bermaksud daripada berapa biji? Daripada berapa biji? Bekas P. 30. 30. Okey, daripada sinilah kamu selesaikan. Selesaikan daripada ayat ni. Ayat. Okey. Manakala untuk nombor 2, yang pertama ni kan. Dia nak peratus jangan tertukar dua ni, dia nak peratus. Okey. 42 buah buku diterbitkan daripada sasaran 30 buah buku. Maksudnya 42 buah buku daripada 30. Jadi 42 daripada 30. Macam mana kita nak selesaikan? Okey. Jadi kamu tulis 42 per 30. Nak dapatkan peratus mesti darab apa tadi? Mesti darab berapa kalau nak dapatkan peratus? Siapa tu sebut tu? 100. 100% ya. 100 mesti darab 100%. Barulah kita boleh dapatkan dia punya jawapan. Ini penyelesaian yang atas ni untuk penyelesaian nombor 1, yang ini untuk penyelesaian nombor 2. Okey? Jadi cikgu nak kamu jawab ke-4 soalan tu, rasanya boleh dapat jawapan dengan mudahlah. Kecuali pastikan hati-hatilah. Okey? Jadi cukup setakat tu saja kelas kita pada hari ini. Jika ada sebarang masalah bolehlah PM cikgu. Okey? Dan selepas rehat cikgu nak kamu terus siapkan nak buat dalam buku mana? Dalam buku MT1. Dan jangan lupa semak jawapan untuk latihan lepas. Kejap lagi cikgu bagi dalam grup WhatsApp Okey, cukup setakat tu dulu untuk hari ini. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang hadir pada hari ini. 53 orang. Okey, terima kasih. Jadi assalamualaikum. Bye bye.